Barang siapa yang tidur dalam keadaan papan punggungnya tidak tetap, yakni bergerak-gerak atau terangkat-angkat, atau tidurnya yang teramat lena hingga hilang akalnya, maka batallah wuduknya. Bila dia terjaga, eloklah dia mengambil air sembahyang semula. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dikasih sekalian, apa kabar anda semua? Alhamdulillah, bertemu lagi kita kali ini. Ya, kali ini kita bertemu lagi dan kita menyambung lagi kuliah kita yang lepas, masih juga dalam bab wuduk. Ya. Kali ini perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Ya. Semoga kita selalu bertemu ini dalam kuliah dapat menambah kefahaman kita, mengurangkan kejahilan kita menjadi orang yang berilmu dalam beramal. Ya, sebelum itu terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah sebenarnya, Allah lah hakikatnya yang telah mempertemukan kita. Bersyukurlah kepadanya, berterima kasihlah kepadanya. Ya, kerana barang siapa yang bersyukur, berterima kasih itulah sifat hamba. Tapi barang siapa yang ingkar, tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih, maka sebenarnya dia sedang kufur. Maka orang yang kufur nikmat ini, dia dilaknat Allah, dia dimurkai oleh Allah, dan wali'udzubillah min zalik, kalau tak sempat bertaubat dia boleh dicampakkan ke neraka Allah. Wali'udzubillah min zalik. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nabi yang menjadi nabi manusia agung dan nabi kekasih Allah, nabi yang besar jasanya kepada kita kerana usahanya dulu, maka sehingga hari ini kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam itu. Jadi saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kali ini kita bincang lagi tentang perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Ya, perkara-perkara yang membatalkan wuduk itu ada 5. Ya, setengah ulama kata 4, tapi ada setengah ulama kata 5. Kita ambil yang 5 kerana yang pertama, yang perkara yang membatalkan wuduk yang pertama itu sesuatu yang keluar daripada dua jalan, iaitu kubul dan dubur. Ya, keluar sesuatu daripada dua jalan, kubul dan dubur. Nanti kita urai. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, tidur yang tiada tetap papan punggung. Setengah ulama sekalikan huraian antara hilang akal dan tidur. Ya, tapi kita asingkan di sini. Hilang akal yang kedua, yang ketiga tertidur yang tiada tetap papan punggung. Yang keempat, bersentuh kulit antara lelaki dan perempuan yang ajnabi, ya, yang asing. Ya, yang keempat. Yang kelima, menyentuh kemaluan anak Adam dengan perut tapak tangan. Itu dia 5 perkara yang membatalkan wuduk. Jadi perkara yang pertama yang membatalkan wuduk ialah sesuatu yang keluar daripada dua jalan, iaitu daripada kubul dan dubur. Ya, daripada dua jalan, jalan ke Kuala Lumpur ke jalan ke Johor. Bukan, itu contoh aja. Jadi daripada dua jalan kubul dan dubur, maksudnya keluar sesuatu daripada dua kemaluan anak Adam, dua kemaluan manusia, sama ada daripada kubul maksudnya kemaluan hadapan, ataupun daripada dubur maksudnya kemaluan belakang. Jadi kalau kita dah ambil wuduk, kalau keluar sesuatu daripada dua lubang ini, dua jalan ini, maka ulama kata batallah semayangnya. Melainkan yang tak membatalkan semayang kalau keluar air mani. Keluar air mani tidak batal air semayang, tetapi berhadas besar wajib mandi. Sama juga kan. Kalau kita ada wuduk, keluar air mani, wuduk tak batal, tapi tak boleh semayang juga kerana kita berhadas besar. Jadi cuma selain pada itu semua membatalkan wuduk kecuali air mani, kerana air mani itu bukan najis, dia dianggap suci. Jadi melainkan air mani dirinya, maka itu tiada membatalkan akan air semayang, tetapi wajib dia mandi. Ini wajib mandi hadas, wajib dia mandi junub mangkah hadas besar. Jadi apa yang membatalkan wuduk ni yang keluar daripada kubul dan dubur?
Iaitu yang pertama, sama ada yang keluar itu, yang pertama angin biasa ataupun kentut. Keluar angin, ini bukan kentut nih, angin pun batal wuduk. Mak cakap kadang-kadang mak cakap orang perempuan keluar angin ikut kemaluan depan, batal wuduk dia. Keluar kentut, maka memang batal wuduk. Yang kedua, keluar air mazi. Air mazi kita dah cerita sebelum ni dalam bab-bab air tu, kita dah ceritakan, tengok balik kuliah kita. Ya, air mazi ni dia keluar ketika dalam keadaan syahwat. Maka kalau keluar air mazi, batal wuduk. Ataupun keluar air kencing, confirm batal wuduk. Ataupun keluar air wadi. Air wadi ni kadang-kadang keluar bagi orang yang sedang dalam keadaan kepenatan. Ataupun dia sedang mengangkat benda-benda berat, keluar wadi, batal wuduk. Ataupun keluar darah haid, memang confirm batal wuduk. Ataupun keluar keputihan, batal wuduk. Itu ini dia. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga apa yang keluar? Kalau keluar tu batu permata. Sekalipun daripada dubur dan dubur kita. Dia tiba berak ada batu permata, pun ulama kata batal wuduk. Keluar biji-bijian, batal wuduknya. Keluar darah, batal juga wuduknya. Ataupun biasa kena dengan kanak-kanak lah, ataupun remaja pun pernah juga ni kena ni. Apa dia? Keluar cacing. Cacing dalam perut tiba-tiba dia keluar ikut dubur, maka batal wuduknya. Tapi macam mana pula Ustaz? Ada orang tanya. Cacing tu keluar, dia tak keluar pun. Dia keluar kepala dia je. Dia terjuntai-juntai, bila sedar macam tu, bila kita nak tarik, cacing tu masuk balik dalam dubur, pun batal wuduknya. Begitu juga kalau dia puasa, batal puasanya. Sebab dia dah keluar, dia benda asing, dah ada di luar separuh badan dia, separuh kepala dia. Tiba-tiba dia masuk semula, seolah-olah benda asing yang masuk ke dalam rongga kita. Kalau puasa, rongga tu, dubur tu adalah rongga. Begitu juga mak cakap, kalau kita buang air besar, setengah orang buang air besar, mak cakap dia sembelit, najisnya keras. Dia dah terang-terang dah keluar 1 inci. Tak keluar-keluar lagi, bila dia bergerak 1 inci tu masuk balik, batal puasa dia. Ini kalau buat puasa nanti kita bincang lah. Ini sedikit saya selingan. Jadi jika cacing tu keluar kepalanya kemudian masuk semula, batal wuduk. Ingat Jadi keluar sesuatu daripada dua jalan, daripada kubul dan dubur, membatalkan wuduk. Air mani kalau keluar dia tanpa ada mazi. Air mazi ni dia syahwat. Maknanya sebelum keluar air mani biasa ada keluar air mazi likat-likat, dia mak cakap macam pelincir. Maka yang itu kalau tidak didahului oleh air mazi itu, maka suci air mani itu. Jika seorang yang telah berwuduk lalu dia tertidur, kan, keluar air mani dia tapi tidak didahului oleh mazi, kan. Jika seorang telah berwuduk lalu tertidur dalam keadaan punggung tetap, punggungnya tak bergerak di lantai, pada lantai atau pada tempat tidur, dan bermimpi keluar mani tanpa didahului oleh air mazi, maka sah wuduknya. Tapi kalau kita tidur betul, kan, hilang akal, maka batal juga wuduk kita. Tetapi kalau keluar mani, kita wajib mandi macam kita cerita tadi. Tapi sebenarnya tidur kalau hilang akal sampai mimpi itu batal wuduk, sebab hilang akal. Jika salah satu daripada kubul atau dubur tersumbat atau tertutup sejak lahir, lalu dibuat lubang, buat pembedahan, apa saja yang keluar daripada lubang itu akan membatalkan wuduk. Mak cakap ni pernah berlaku ni. Ada orang, dia dubur dia tersumbat, maka buat pembedahan jadi dubur lah. Apa saja keluar dari situ samalah hukumnya, batal wuduk. Perempuan pun ada. Saya pernah jumpa juga perempuan yang mengadu, dia malu nak kahwin, orang nak pinang dia kerana mak cakap faraz dia ada ketumbuhan tersumbat, kan. Maka yang jenis macam ni sejak lahir boleh buat pembedahan, maka jadilah lubang faraz. Maka apa saja yang keluar dari lubang itu pun sama, ulama kata, dibahaskan oleh ulama, batal juga wuduknya. Macam mana? Faham Kemudian jika salah satu yang tersumbat atau tertutup bukan sejak kecil, lalu dibuat lubang, ia tidak membatalkan wuduk. Kalau jika keluar dari lubang di bawah, tidak membatalkan wuduk. Maknanya jika salah satu yang tersumbat atau tertutup bukan sejak kecil, lalu dibuat lubang, tidak membatalkan wuduk. Kecuali jika keluar dari lubang di bawah usus besar. Kecuali tebuk lubang di bawah usus kita ke bawah. Daripada tempat usus kita tu, usus besar tu, maknanya ada orang kena kanser usus. Dia susah nak berak, ditebuk. Maka dia berak melalui tebukan itu. Itu juga membatalkan wuduk. Begitu faham Tapi jika ditebuk
dibuat lubang, dibuat pembedahan, sedangkan kubul dan duburnya yang asal masih terbuka, tak tersumbat, maka tidak membatalkan wuduk. Mana tembuk tu untuk benda lain, bukan untuk keluar najis, bukan untuk keluar kencing, bukan untuk keluar berak. Sebab tempat kencing dan tempat berak dia masih sehat, masih macam biasa, maka tidak batal wuduk kalau keluar dari situ. Walaupun ditebuk dari mana-mana pun. Ini ada ulama tulis dalam kitabnya, ya. Kemudian orang mati yang telah diwudukkan, jika keluar sesuatu daripada kubulnya atau duburnya, maka wuduknya tidak batal. Batal wuduk pada kita orang hidup je. Ya, ini selalu berlaku pada orang memandikan jenazah. Jangan cemas. Dia mandikan jenazah, tiba tengok mak cakap jenazah tu terkencing sikit. Dia tak batal wuduknya. Yang batal wuduknya adalah kita. Kalau masih hidup, kita keluar daripada dua jalan. Itu yang pertama. Panjang lebar kita hujah tu. Kita bahas tu. Mana yang pertama, keluar sesuatu daripada dua jalan, kubul dan dubur, maka batal wuduk. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal. Sebab tadi yang mengesahkan wuduk itu tadi kita belajar mumayyiz. Mumayyiz ni akal dia sihat lah. Tapi kalau dia hilang akal. Hilang akal dari segi bahasa bermaksud pencegah. Kerana akal akan mencegah seorang daripada melakukan perbuatan yang keji dan jahat ataupun perbuatan yang tak elok. Itu maksud akal tu. Maka kalau dia hilang akal sama ada kerana gila. Hilang akal sebab gila, batal wuduknya. Hilang akal sebab dia kena penyakit sawan, batal wuduknya. Setengah tempat panggil penyakit gila babi, penyakit sawan, batal wuduk. Ataupun hilang akal kerana dia pitam, batal wuduknya. Ataupun hilang akal kerana dia pingsan, batal wuduknya. Ataupun hilang akal kerana dia mabuk, minum arak banyak, mabuk, batal wuduknya. Ataupun hilang akal kerana dia tidur yang lena. Orang yang hilang akal kerana disihir atau termakan obat, batal wuduk juga. Orang yang hilang akal kerana tidur lena, batal wuduk. Orang yang kena sihir, hilang akal, batal wuduknya kalau dia duduk sebelum itu. Orang yang termakan obat, kan, menyebabkan hilang akal, pun batal wuduknya. Itu maksudnya. Itu hilang akal. Kemudian yang ketiga, perkara yang membatalkan wuduk yang ketiga ialah tidur yang tiada tetap tempat kedudukannya itu di bumi. Itulah kita tulis, tidur yang tiada tetap kedudukannya di bumi. Maksudnya papan punggungnya itu tiada tetap di bumi. Sama ada dia duduk atas lantai, duduk atas kursi atau tempat duduk apa-apa sajalah. Kalau dia duduk dalam keadaan tertidur, terangkat-angkat punggungnya tidak tetap bergerak, maka batal wuduknya. Batal wuduk orang yang tidur tiada tetap papan punggungnya bergerak-gerak. Tidur dalam keadaan duduk ihtiba. Ini dibahaskan ulama juga zaman dulu, iaitu tidur ihtiba ni tidur yang dia duduk sambil menegakkan kedua lutut, lepas tu dipeluk lutut tu sampai ke dada dia. Dipeluk lutut sampai ke dada dengan dua tangan dia. Ataupun kalau zaman dulu orang ikat lutut tu dengan serban. Mengikat kedua lutut kaki atau lutut dengan serban ke punggungnya dengan kain. Imamah dipanggil. Imamah makna serban atau sebagainya. Tidak membatalkan wuduk. Setengah ulama kata tidak membatalkan wuduk. Cuma duduk ihtiba selalunya dilakukan oleh zaman dulu orang yang mendengar khutbah atau mendengar ceramah. Setengah ulama mengatakan duduk ihtiba ini harus. Tetapi ada juga ulama mengatakan kalau waktu Jumaat duduk ihtiba ini dia hukumnya makruh kerana ditakuti ketika mendengar khutbah itu dia tertidur. Macam tu ya. Jadi duduk ihtiba ini tidak batal wuduk kalau tidak bergerak-gerak lah. Itu. Kalau dia tidur dalam keadaan begitu. Orang yang tidur dalam keadaan berdiri, batal wuduk. Orang yang tidur dalam keadaan melentang, batal wuduk. Orang yang tidur dalam keadaan meniarap, batal wuduk. Orang yang tidur dalam keadaan mengiring dan sebagainya, batal wuduknya. Menurut qaul Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i, ulama batal wuduknya. Ulama-ulama lain dalam mazhab Syafi'i pun mengatakan batal wuduk. Imam Syafi'i sendiri pun mengatakan batal wuduk orang yang tidur seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi setelah tidur, sunat kita berwuduk walaupun dalam keadaan punggung tak bergerak, punggung tetap sekalipun. Biasanya orang tidur punggung tetap ni orang dalam keadaan bersila contoh. Punggung tetap. Tapi kalau dah tertidur, sunat ambil wuduk. Kecuali kalau dah hilang akal, tidur terlalu lena sangat, tak sedar apa pun, maka itu batal wuduknya, kena ambil wuduk lain. Kecuali zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengkhususan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Kepada para nabi sahaja tidur dan pingsan mereka tidak membatalkan wuduk. Kena faham tu. Nabi dia tidur tak batal wuduk. Kerana apa? Kerana hati mereka tidak tidur.
dan pingsan hanya melemahkan tubuh zahir mereka sahaja. Begitu sekali. Kerana hati yang tidak tidur dan badan yang lemah tidak menghilangkan kewarasan akal. Nampak tu? Nabi Rasulullah SAW dia tidur, tapi akal dia tetap, dia tak hilang akal. Sebab apa? Hati dia masih hidup mengingati Allah SWT. Yang tidur cuma mata dia dan lemah tubuh dia, tubuh zahir dia saja. Hatinya masih hidup. Hatinya tidak tidur. Maka kepada para nabi ini tidur dan mereka tidak membatalkan wudu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tentang tidur ni, Rasulullah SAW ada bersabda, ya. Al-ainani wika'us sahih. Faman nama falyatawadda. Al-ainani wika'us sahih. Faman nama falyatawadda. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua mata itu mengikat bagi dubur seseorang. Maka barang siapa tidur, maka hendaklah ia berwudu. Itu kata Rasulullah SAW. Dua mata itu mengikat bagi dubur seseorang. Ya, maka barang siapa tidur, maka hendaklah ia berwudu. Begitu Rasulullah SAW berkata. Jadi itu yang ketiga perkara yang membatalkan wudu. Yang keempat, bersentuh kulit atau tersentuh kulit antara lelaki dan perempuan yang kedua-duanya dewasa dan ajnabi. Ya, boleh kahwin. Ini ajnabi itu boleh kahwin dan bukan mahram dengan tidak berlapik, maka batal wudunya. Ya, bersentuh kulit antara lelaki dan perempuan yang boleh kahwin dengan tak ada lapik, batal wudunya. Ya, batal wudunya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisaa." Surah Al-Maidah ayat 6. Atau menyentuh kamu akan perempuan, maka itu batal wuduk kamu. Ini dalil bagi mazhab Asy-Syafi'iyah, Imam Syafi'i yang mengatakan batal wuduk bila bersentuh antara kulit dan lelaki dan perempuan. Jadi bagaimana batal wuduk tu? Kalau kita sentuh yang telah ada perasaan syahwat, kita sentuh tu ada perasaan syahwat, ada keinginan, datang nafsu, maka batal wuduk dia. Syahwat bagi lelaki ialah kemaluannya menegang, mak cakap, ini dalam kitab. Dan bagi perempuan, hatinya suka, seronok dia dan tertarik dia kepada sesuatu. Maka ini yang dikatakan yang boleh kahwin. Kalau dia menyentuh dalam keadaan begitu, batal wuduknya. Batal wuduk. Tidak batal jika kita menyentuh anak kecil atau kanak-kanak, sama ada lelaki atau perempuan yang belum sampai had syahwat. Ini kaul ulama yang rajin mengatakan begitu. Kalau baby lagi kecil-kecil, kan kita tersentuh kulitnya, walaupun dia perempuan, dia ajnabi, tidak batal wuduk. Kalau kita tidak menyentuhnya dalam keadaan bersyahwat. Jadi apa itu ajnabi? Ajnabi ialah lelaki atau perempuan yang asing, yang halal nikah bagi kita. Kalau kita lelaki, perempuan yang ajnabi itu perempuan asing yang bukan ada ikatan saudara dengan kita, halal bagi kita kawinnya. Perempuan asing yang halal kawin bagi kita. Yang bukan mahram kita, maksudnya. Kalau laki-laki, kalau perempuan pun begitu. Laki-laki asing yang halal kawin bagi dia, itu dipanggil ajnabi. Apa pula mahram? Mahram ni sebab muhrim, muhram, Jadi kita sebut lebih tepatnya kita sebut mahram. Bukan muhrim, mahram. Ialah orang yang haram dikahwini oleh seorang lelaki atau oleh seorang perempuan selama-lamanya. Itu sebut mahram. Mahram ni orang yang kita haram kahwin dia buat selama-lamanya. Siapa dia? Mak ayah kita. Macam tu. Sama kita perempuan ke lelaki, mak ayah kita orang yang haram kahwin dengan kita selama-lamanya. Sampai bila? Sampai bila-bila. Maksudnya. Jadi itu maksud mahram. Jadi bersentuh atau tersentuh dengan mahram, sama ada berlapik atau tidak membatalkan wudu. Saya ulang lagi sekali. Bersentuh atau tersentuh dengan mahram, sama ada berlapik atau tidak membatalkan wudu. Kerana mahram bukanlah mazinnatus syahwah. Sebut dalam kitab begitu. Kerana mahram itu bukanlah mazinnatus syahwah. Apa itu mazinnatus syahwah? Iaitu mahram itu bukan tempat yang boleh mendatangkan syahwat, yang boleh mendatangkan nafsu. Mak ayah kita takkan nak datang nafsu dengan mak ayah kita, kan? Maka dalam syariat dianggap mereka itu mahram, tidak batal wuduk kita. Jadi yang ini saya nak hurai sikit. Kalau terpanjang saya minta maaf supaya kita faham dan jelas sangat. Ada 3 perkara penyebab yang menyebabkan ikatan mahram. Ada 3 perkara sebab yang menyebabkan ikatan mahram, iaitu 3 perkara ni ada, maka orang itu ada ikatan mahram dengan orang tu. Siapa mahram tu? Mahram itu sama ada berlapik atau tidak membatalkan wuduk. Kena ingat. Jadi 3 perkara sebabnya. Yang pertama, keturunan atau nasab. Nasab ataupun keturunan, disebut yang pertama. Yang kedua, penyusuan, iaitu ibu susuan.
Yang ketiga, melalui perkahwinan, ikatan tali perkahwinan. Begitu, itu menyebabkan orang itu jadi mahram. Ya. Menyebabkan orang itu jadi mahram. Disebut di dalam Al-Quran. Hujahnya dalam Quran ini, dalilnya dalam surah An-Nisa, berdasarkan surah An-Nisa ayat 23 ya. Saya bacakan sedikit, maaf kalau ada silap bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa raba'ibikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa innallaha kana ghafurar rahima. Satu ayat yang panjang ya. Artinya, diharamkan atas kamu mengahwini ibu-ibu kamu, anak-anak kamu yang perempuan, saudara-saudara kamu yang perempuan, saudara-saudara bapak kamu yang perempuan, saudara-saudara ibu kamu yang perempuan, anak-anak perempuan daripada saudara kamu yang lelaki, anak-anak perempuan daripada saudara kamu yang perempuan, ibu-ibu kamu yang menyusukan kamu, saudara perempuan susuan, ibu-ibu istrimu yakni ibu mertua, anak-anak istrimu yang di dalam pemeliharaanmu daripada istri yang telah kamu gauli. Tetapi jika kamu belum menggauli istri kamu itu, yakni dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengahwininya, yakni mengahwini anak tiri itu. Dan haram bagimu istri-istri anak kandungmu, yakni menantumu, dan menghimpunkan dalam perkahwinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali telah terjadi pada masa dahulu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah dalil tentang mahram, ya, tentang mahram. Siapakah itu mahram? Itulah dalil tentang mahram itu, ya. Jadi mahram yang disebabkan keturunan atau nasab. Ayat Quran tadi dia beritahu, untuk lelaki ada 7, untuk perempuan pun 7 orang mahram tu, ya. Jadi kita bacakan dulu, kita sebutkan dulu untuk laki-laki, ya. Mahram disebabkan keturunan atas nasab ada 7 bagi laki-laki, ya. Yang pertama, ibu dan ke atas. Ibu dan ke atas siapa? Ibu kita, nenek kita, moyang kita dan ke atas. Tetapi sebab atas-atas tu dah meninggal, tak ada dah, maka ibu, nenek dan moyang. Begitu, itu dipanggil mahram kita. Kita boleh salam mereka, tak batal wuduk. Kemudian anak perempuan dan cucu perempuan ke bawah pula. Anak perempuan kita, cucu-cucu perempuan kita, itu mahram kita. Yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara perempuannya, yakni adik-beradik perempuan kita, itu mahram kita. Adik-beradik kita lah, kakak kita ke, adik kita ke, adik kakak yang tua ke, adik yang kecil paling bungsu ke, itu adalah mahram kita, ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga tadi, saudara-saudara perempuan, adik-beradik perempuan, sama ada seibu sebapak, ya. Kita adik-beradik seibu sebapak, perempuan, kakak perempuan kita seibu sebapak, adik perempuan kita seibu sebapak, ataupun kakak perempuan kita sebapak sih. Bapak kita dengan bapak dia sama sebab bapak kita kahwin lain, contoh bapak kita ada 2 isteri, maka adik-beradik perempuan kita, anak bapak kita adalah mahram kita. Ataupun adik-beradik kita melalui satu ibu saja, sebab contoh bapak kita dah meninggal, ibu kita kahwin lain, dia dapat lagi seorang anak perempuan, iaitu adik perempuan kita, maka adik perempuan kita seibu dipanggil. Adik perempuan seibu, dia adalah mahram kita. Faham, ya? Anak mak kita
tetapi suami yang lain. Anak mak kita suami yang lain, makna bapa tiri kita. Maka anak perempuan itu adalah mahram kita. Faham? Kemudian yang keempat, anak-anak perempuan kepada saudara-saudara lelakinya. Yang ini anak-anak saudara perempuan, atau istilah lain anak buah kita. Faham? Anak-anak perempuan kepada saudara-saudara lelaki, makna adik-beradik lelaki kita. Kita pakcik dia lah. Anak-anak perempuan kepada saudara-saudara lelakinya. Yang ini anak-anak saudara perempuan. Kita jadi pakciknya. Ya, anak-anak abang kita ada anak perempuan, adik lelaki kita ada anak perempuan. Maka anak perempuan abang kita, anak perempuan adik lelaki kita adalah mahram kita. Kita tak boleh kahwin dengan mereka. Faham ya? Okay, yang kelima, anak-anak perempuan kepada saudara-saudara perempuan kita. Yang ini anak buah kita, anak saudara perempuan kita. Kakak kita, anak perempuan dia adalah anak buah kita. Maka anak buah perempuan kita melalui kakak kita haram kahwin. Kita haram nikah. Artinya mereka adalah mahram kita. Mereka boleh salam kita, tak batal uduk. Faham ya? Anak-anak perempuan kepada saudara-saudara perempuan, itu anak buah kita, anak-anak saudara kita. Anak kakak kita, anak adik perempuan kita, mereka adalah mahram kita. Itu yang kelima. Yang keenam, ibu-ibu saudara daripada sebelah bapa. Dalam bahasa lain panggil ammah. Ammah. Ibu-ibu saudara daripada sebelah bapa. Nanti bapa kita. Ibu-ibu saudara daripada sebelah bapaknya bapa kita lah. Maksudnya makcik-makcik kita, adik-beradik pada bapa kita, adik-beradik pada ayah kita, makcik-makcik kita, sama ada kakak pada bapa kita atau adik pada bapa kita, itu semua kita panggil makcik. Makcik-makcik itu, mak-mak saudara itu adalah mahram kita. Kita tak boleh nikah dengan mereka. Yang ketujuh, akhir sekali, bagi lelaki. Mahram bagi lelaki yang ketujuh ada ibu-ibu saudara daripada sebelah ibunya. Maknanya dipanggil khalat. Tadi dalam Quran tadi, ayat Quran khalatukum kita kan. Makna ibu-ibu saudara daripada sebelah mak kita, adik-beradik mak kita yang perempuan, kakak pada mak kita, adik pada mak kita yang perempuan, maka mereka adalah makcik-makcik perempuan kita di sebelah ibu kita pun jadi mahram kita. Kita tak boleh nikah dengan mereka. Tadi yang keenam adalah bapa makcik-makcik sebelah bapa. Ini makcik-makcik sebelah mak kita juga adalah mahram kita. Faham ke faham? Faham lah ya. Belik-belik insya-Allah faham. Kemudian mahram bagi perempuan. Saya nak cepat nak ringkas-ringkas ni, takut panjang kuliah kita. Mahram bagi perempuan disebabkan keturunan pun sama juga, ada 7. Yang pertama, kalau laki-laki ibu. Kalau perempuan, yang pertama adalah bapa dan ke atas. Mahram kita perempuan, mahram kita adalah bapa kita. Kemudian lepas bapa kita, bapa pada bapa kita. Siapa? Datuk kita lah. Kemudian bapa kepada datuk kita. Moyang kita lah dan ke atas. Tapi mereka dah meninggal dunia, itu tak apa. Kita tak cerita dah. Tapi maksudnya itulah hubungan mahram. Mahram melalui keturunan dan nasab. Maknanya bapa kita, datuk kita, moyang kita, itu sebelah bapa kita. Kemudian anak lelakinya dan cucu lelakinya. Itu mahram kita. Mahram kita maksudnya anak lelaki bapa kita, mahram kita lah. Walaupun kita perempuan. Dan cucu-cucu lelaki. Cucu lelaki. Cucu mana? Anak kita lelaki, mahram kita. Cucu-cucu lelaki kita, mahram kita lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara lelakinya, yang ini adik-beradik lelakinya. Jadi anak lelaki kita mahram kita, cucu lelaki kita pun mahram kita. Sekarang adik-beradik kita. Adik-beradik kita yang laki-laki. Adik-beradik kita yang laki-laki. Abang-abang kita contoh. Ataupun adik-adik kita lelaki, itu adalah mahram kita. Abang-abang kita, adik-adik lelaki kita adalah mahram kita. Kemudian anak-anak lelaki kepada saudara-saudara lelaki kita. Mana anak buah kita. Abang kita ada anak lelaki, kita perempuan kan. Abang kita ada anak lelaki. Mana anak lelaki kita ni jadi anak lelaki abang kita tu jadi anak buah kita. Kita adalah makcik dia. Anak lelaki pada adik lelaki kita pun adalah mahram kita. Faham Dia macam perempuan, macam lelaki juga tadi. Sama aja. Anak lelaki kepada adik-beradik lelaki kita adalah mahram kita. Yang kelima, anak-anak lelaki kepada saudara-saudara perempuan kita. Kita perempuan, kakak perempuan kita dan adik perempuan kita, anak-anak lelaki mereka pun adalah jadi mahram kita. Faham? Yang keenam, bapa-bapa saudara dari sebelah bapa kita. Pakcik-pakcik kita, adik-beradik pada bapa kita pun mahram kita.
Yang ketujuh, bapa saudara dari sebelah ibu kita. Pakcik kita, adik-beradik ibu kita pun adalah mahram. Itu adalah mahram kita. Jadi itu disebabkan nasab nasab keturunan. Semua itu tujuh itu adalah mahram kita. Kemudian mahram disebabkan penyusuan ataupun disebut rada'un. Rada' ini ibu susu, sama juga seperti dalam nasab keturunan tadi, Maknanya dia ibu susu kita. Ibu susu ni sama juga ceritanya, sama macam mak ke atas, ibu ke atas, bapa ke atas, sama yang tujuh tu semua tadi sama. Kalau ibu susuan dia sama macam adik-beradik, Kemudian yang ketiga, ikatan penyebab sebab perkara yang menjadi ikatan mahram. Yang ketiga ialah mahram disebabkan perkahwinan, disebabkan akad nikah yang halal ataupun dipanggil musaharatun. Mahram disebabkan musaharatun ataupun ikatan talian perkahwinan. Yang pertama, bagi lelaki, mahram kerana perkahwinan bagi lelaki termasuk mahram kita. Kalau kita dah nikah dengan anak dia, mak mentua kita adalah mahram kita. Kita nikah anak perempuan dia, maka mak mentua itu mahram kita. Kemudian yang kedua, anak tiri, iaitu anak isteri kita. Anak isteri kita adalah mahram kita. Kita laki-laki kan, anak isteri kita, mana anak perempuan dia, mahram kita. Kemudian yang ketiga, ibu tiri. Ibu tiri maksudnya janda bapa kita. Sekalipun kalau dia belum janda pun memang mahram. Kalau dah diceraikan oleh bapa kita pun, ibu tiri itu tetap mahram kita. Mana janda bapa kita. Kemudian yang keempat, faham Nanti tengok tulisan, kita tulis sekali. Yang keempat, menantu. Menantu kita, kan? Maksudnya kita laki-laki, ini untuk laki-laki. Anak laki-laki kita kahwin dengan seorang perempuan, maka perempuan itu menantu kita walaupun dah diceraikan oleh anak kita. Mana janda anak kita pak mentua dia tak boleh kahwin. Jadi mahram dah menantu kita tu, walaupun dah bercerai dengan anak kita, janda anak kita tetap jadi mahram dengan kita. Kena ingat tu. Jangan ingat anak kita dah cerai mentang-mentang cantik kan, kita ingat kita boleh kahwin, tak boleh. Dalam syariat dia tetap mahram kita. Kemudian mahram disebabkan perkahwinan kepada perempuan. Tadi bagi laki-laki, ini bagi perempuan. Bagi perempuan pula mahramnya kerana perkahwinan. Pertama macam biasa, perempuan tu tak boleh kahwin dengan bapa mertua dia, kerana bapa mertua dia adalah bapa suami dia. Walaupun dah diceraikan, walaupun dia dah bercerai dengan anak dengan suami dia, bapa mertua dia tetap bapa mertua dia, tetap jadi mahram. Ingat tu. Kemudian yang kedua, anak tiri. Anak tiri anak suami lah. Suami kita ada anak laki-laki, kita tak boleh kahwin dengan anak suami kita walaupun itu anak tiri. Mana anak suami kita di isterinya yang sebelum tu contoh, maka itu tetap mahram bagi perempuan. Kemudian yang ketiga, bapa tiri. Bapa tiri maksudnya kalau pun dia dah bercerai dengan mak kita, bekas suami mak kita, itu bapa tiri kita lah. Kalau dia masih suami pada mak kita, lagi tak boleh. Dah cerai dengan mak kita pun, mana bekas suami mak kita pun, kita masih mahram dengan dia, tak boleh kahwin. Itu yang ketiga. Yang keempat, menantu. Menantu maknanya bekas suami anak perempuan kita, suami dia menantu kita, tapi dia dah cerai dengan suami dia, kita sebagai mak pun tak boleh kahwin kepada anak menantu laki-laki kita tu. Dia tetap anak menantu kita dan kita tetap mak mentua dia. Itu disebut hubungan mahram dengan talian perkahwinan. Jadi itu dia perkara, semua itu adalah mahram. Jadi hubungan anak perempuan, hubungan anak perempuan tiri dengan bapa tirinya adalah mahram. Dalam istilah kita disebut sebagai rabibah, iaitu anak tiri. Itu kenapa? Kerana ayat Quran yang kita baca tadi dalam surah An-Nisa ayat yang ke-23 disebutkan warabaibukumul lati fi hujurikum, dan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu. Nampak tu? Anak tiri kita, anak-anak isteri yang dalam pemeliharaan kita itu mahram. Jadi boleh bersalaman dengan ibu tiri kerana ibu tiri dikira sebagai mahram, tidak batal wudu. Nampak? Jadi jika ada lapik contohnya kain walaupun nipis, tidak membatalkan wudu. Ini cerita tadi kenapa kita sebut mahram ni, sebab tadi disebut perkara yang membatalkan wudu, iaitu bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang ajnabi tadi. Bersentuh kulit bersentuh kulit antara lelaki dan perempuan, kedua-dua dewasa. Bersentuh atau disentuh, kedua-duanya batal wudu. Bersentuh atau tersentuh itu dengan mahram sama ada berlapik tidak membatalkan wudu kalau mahram. Tapi kalau bukan mahram,
bersentuh atau tersentuh kulit dengan kulit, batal uduknya. Itu kena faham tu. Bersentuh kulit dengan kulit, batal uduk. Tapi kalau ada lapik bersentuh dengan lelaki atau perempuan ajnabi, kalau ada lapik walaupun nipis, walaupun kian jarang, tidak batal uduk. Ini setengah ulama begitu, dalam kitab Iqna ada sebut. Jadi yang menyentuh dan yang kena sentuh kedua-duanya batal uduk. Kalau kulit dengan kulit, batal uduk jika tersentuh. Lagi sambungan lagi sikit batal uduknya tentang kulit dan kulit ni ialah bila bersentuh dengan orang yang cacat akal. Kulit berkembang kulit, mentang-mentang dia cacat, kita ingat tak batal? Tak, tetap juga batal. Bersentuh, jika tersentuh walaupun dengan cara paksa sekalipun, batal juga uduk. Ataupun dengan orang yang mati, batal uduk orang yang hidup. Jenazah tu kita sentuh kulit ke kulit, maka uduk kita batal. Yang mati tak batal, kita yang batal, yang masih hidup. Kita sentuh pula anggota, kita ingat dia ni sakit, lumpuh, kaki yang lumpuh itu kita sentuh, maka kulit dengan kulit, maka batal uduk jika tersentuh. Sama ada anggota tubuh yang menyentuh itu lumpuh atau anggota tubuh yang disentuh itu lumpuh, sama mana pun. Kaki kita lumpuh, sentuh dengan tangan dia, kulit tangan dia, batal uduk kita. Ataupun tangan dia lumpuh, kita sentuh dengan tangan kita, kulit tangan kita, batal uduk kita. Jadi batal yang menyentuh dan batal yang kena sentuh. Jadi itu perkara yang membatalkan uduk yang keempat. Yang kelima, perkara yang membatalkan uduk ialah memegang, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan anak Adam. Memegang, menyentuh kemaluan Adam, ataupun memegang dubul kemaluan manusia, ataupun kawasan duburnya dengan telapak tangan atau perut jari. Jari-jari kita tu, telapak tangan tu dalam kita disebut perut jari. Mana dia yang ni? Tengok, ini semua dipanggil perut jari. Perut jari kita, perut tangan, tapak tangan kita, maka kalau kita sentuh dengan yang tu, maka batal lah uduk kita. Jadi bersalaman. Ustaz, macam mana pula Ustaz? Kami ada majlis tiba-tiba salam ajnabi. Bersalaman ajnabi ni, dua-dua tapak tangan, hukumnya haram. Tidak boleh, haram berjabat tangan dengan bukan mahram, sama ada lelaki dengan perempuan ajnabiyah atau lelaki dengan apa dipanggil, dengan amrat yang kacak. Maksudnya lelaki dengan lelaki yang jambu-jambu, kalau ada syahwat, haram menyentuhnya, maka batal. Haram menyentuhnya. Kemudian disebut tadi memegang kubul. Jadi batal jika memegang kemaluan dengan perut tapak tangan dan perut jari-jari tangan. Kita pegang kemaluan kita dengan perut tapak tangan atau perut jari-jari tangan, batal wuduk kita. Jadi kalau bagi laki-laki, apa yang disebutkan kemaluan itu? Ini diurai lagi ni. Kemaluan atau zakar di sini adalah batangnya. Cakap ini bukan lucah, ini laki-laki nak maklumkan. Memegang batang zakar itulah dikatakan batal wuduk. Kalau atas tundun saja, bukan batang, tundun, sama ada perempuan atau lelaki, paras perempuan atau bagi lelaki, tundun itu tempat di atas tumbuh bulu tu. Ada bulu-bulu tumbuh tu, itu tidak batal wuduk kalau di situ saja disentuh. Tundun tu maksudnya tempat tumbuh bulu. Sama juga yang dimasukkan dengan paras, iaitu kalau laki-laki dia adalah batangnya, bukan pada mak cakap telurnya, bijinya, tidak. Memegang batangnya batal wuduk. Jadi kalau perempuan pula sama juga, yang dimaksudkan dengan paras itu ialah daripada bibir lubangnya, bukan tundun tempat tumbuh bulu. Itu ini disebut dalam kitab Idaman Penuntut. Kalau sekadar tempat tumbuh bulu itu tidak batal wuduk. Tapi kalau kemaluan paras perempuan menyentuh bibirnya, sama ada kiri dan kanan, maka batal wuduk. Laki-laki menyentuh batangnya dengan tapak tangan, maka batal wuduk. Bila itu bagi laki-laki sekadar memegang testes ataupun telur saja, ataupun bulu kemaluan saja dengan tapak tangan, tidak membatalkan wuduk. Faham tu? Kemudian tidak batal jika memegang kubul atau dubur binatang dengan telapak tangan atau perut jari. Kita pegang kemaluan binatang, tak batal wuduk. Jangan risau. Sebab tadi disebutkan menyentuh kemaluan anak Adam. Anak Adam saja, binatang bukan anak Adam. Maksudnya bukan manusia. Jadi menyentuh, kemudian disebutkan di sini juga sama ada kawasan dubur. Sama ada kubul dan dubur itu kepunyaan sendiri atau orang lain. Kita sentuh dubur kita pun batal wuduk. Kita sentuh kemaluan orang lain, dubur orang lain pun batal wuduk kita. Sama ada orang dewasa atau budak, walaupun berumur 1 hari, walaupun anak kita sendiri, ataupun kemaluan mayat. Sebab itu kalau kita mencebokkan anak kita, kita cuma terpegang najis dia, kita tak pegang kemaluan dia, baby itu, maka kita tidak batal wuduk kalau sekadar najis dia saja. Tapi kalau kita sentuh kemaluan anak kita,
maka batal wuduk kita. Sentuh dengan tapak tangan itu, maka batal wuduk kita. Macam tu ya. Sama ada kubul atau dubur, kepunyaan sendiri atau orang lain, sama ada orang dewasa atau budak, walaupun baru umur sehari, walaupun anak sendiri atau mayat, maka di situ dikatakan batal wuduk. Batal wuduk. Kemudian batal yang menyentuh, tidak batal yang disentuh. Kita batal yang sentuh. Kita yang menyentuh ni. Kita yang menyentuh ni, kemaluan orang ke siapa kita sentuh, maka batal kita. Tapi dia yang kita sentuh tu tidak batal wuduknya. Jadi senang saja kalau nak tahu kawasan tapak tangan ni, apa cara untuk mengetahui kawasan perut jari ataupun tapak tangan kita, perut tapak tangan kita ialah dengan kita menemukan kedua-dua tapak tangan, merapatkan kedua-duanya, menekan sedikit. Maka bahagian yang tidak nampak itu, yang tenggelam itu, maka itulah dipanggil perut tapak tangan ataupun perut tapak jari kita. Bahagian yang tak nampak, bahagian tapak tangan dan perut jari. Bahagian hujung jari dan yang berada di antara keduanya, sisi jari dan tepi telapak tangan tidak termasuk kawasan tapak tangan. Faham? Sisi-sisi tepi tangan kita, di sisi itu, di tepi itu, perut jari ataupun perut tangan di sisi itu yang dah ada, itu bukan dipanggil perut ataupun bukan dipanggil perut tapak tangan, bukan dipanggil tepuk jari. Kalau disentuh kemaluan dengan itu, tidak batal wuduk. Disentuh kemaluan dengan belakang tapak tangan, tidak batal wuduk. Kerana dalam yang batalkan wuduk ialah menyentuh kemaluan Adam dengan perut tapak tangan. Kalau tersentuh dengan belakang tangan, tidak batal wuduk. Faham tu? Fahamlah ya, insya-Allah. Jadi menekan, kemudian salah satu lagi nak tahu tapak tangan kita ni, kita basahkan tangan kita, menekan telapak tangan yang basah ke atas lantai atau dinding dan menekankannya sedikit. Bekas tapak tangan itu yang ada di atas lantai atau dinding, itulah yang termasuk kawasan telapak tangan yang berbekas tu. Maknanya keliling tangan kita, bila kita sentuh ke dinding, di tepi-tepi itu tidak sekena ke dinding, itu bukan dianggap tapak tangan, bukan dianggap perut tapak tangan atau perut jari-jari kita. Kemudian Ustaz, orang tanya pula, saya muntah lah Ustaz, batal tak wuduk saya? Maka menurut mazhab Imam Syafi'i dan menurut mazhab Imam Maliki, muntah tidak membatalkan wuduk. Tetapi menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, dia membatalkan wuduk. Mana mazhab Hanafi dan mazhab Ambali dianggap itu membatalkan wuduk. Jadi memegang kemaluan dalam mazhab Syafi'i batal wuduk. Orang yang memegang kemaluan dengan tapak tangan atau perut jari tapak tanpa berlapik. Mereka menggunakan hadis, berdalilkan hadis ini Man massa zakarahu falyatawadda. Sesiapa yang memegang kemaluannya dengan tangannya, maka hendaklah berwuduk. Ini hadis ni riwayat Imam Malik, dan Imam Malik sendiri menulis hadis ini dalam kitabnya Al-Muwatta. Kemudian Imam Ahmad dan dalam Musnad dan As-Sahab As-Sunan dalam kitab mereka. Jadi hadis ini man massa zakarahu falyatawadda. Sesiapa yang memegang kemaluannya dengan tangannya, maka hendaklah dia berwuduk. Begitu. Itu dalil dia menyentuh kemaluan. Bagi mazhab Hanafi tidak batal. Dalam riwayat ketika Nabi ditanya tentang hukum memegang kemaluan, mereka berhujah mazhab Hanafi. Wahal huwa illa bid'atun minka atau bid'atun minka. Maksudnya, dan tidaklah ia, yakni zakar itu, melainkan sebahagian daripada anggota tubuhmu, atau ia adalah sebahagian daripada anggotamu. Riwayat An-Nasa'i. Ini mazhab Hanafi yang mengatakan tidak batal memegang kemaluan. Kemudian persoalannya, batal wuduk jika memegang kemaluan orang lain. Kita pegang kemaluan orang lain, saya sebut tadi, batal wuduk. Tetapi orang yang memegang batal, yang dipegang kemaluannya tak batal. Orang yang dipegang jangan risau, tak batal wuduk. Yang terpegang, tak batal wuduk. Kemudian batal jika memegang kemaluan yang terpotong tetapi masih nampak bentuknya. Dia terpotong dan nampak bentuk. Kan batang zakat tergolek-golek dipegang dengan tapak tangan dia, mak cakap mungkin terpotong sebab kecederaan ataupun kemalangan, maka batal wuduk kalau kita dalam keadaan berwuduk. Yang ketiga, tidak batal jika memegang bahagian yang terpotong kerana berkhatan. Maknanya kalau orang yang mengkhatan, kita terpegang kulup tu, mak cakap kulup bagi lelaki itu, kulit kulup itu terpegang, maka itu tidak batal. Tapi yang tadi batal bila masih lagi ada bentuk zakar tu. Macam tu. Jadi itulah dia perkara yang membatalkan wuduk. Ada 5 perkara. Yang pertama keluar sesuatu daripada 2 jalan, sama ada daripada kubul dan dubur. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, tidur
tidur dalam keadaan tidak tetap papan punggung yang kita dah hurai tadi. Yang keempat, bersentuh kulit perempuan dan lelaki yang ajnabi, yang asing, yang boleh kahwin, yang bukan mahram, ya. Yang kelima, menyentuh kemaluan anak Adam. Disebut menyentuh dubur dan kubul anak Adam. Maknanya siapa saja manusia menyentuh kubul dan dubur anak Adam dengan tapak tangannya, perut tapak tangan ataupun perut jarinya, maka batal wuduknya. Jadi cukuplah di situ dulu kuliah kita kali ini. Kita takut panjang sangat nanti kang boring pula kan. Tapi apapun, moga-moga ada manfaatnya. Dan kalau ada salah silap daripada saya, bacaan saya, bahasa saya, cara saya menyampaikan kurang menyenangkan, saya mohon ampun maaf. Moga-moga tuan-tuan puan-puan sudi memaafkan saya, insya-Allah, ya. Dan saya juga memaafkan semua yang ada, ya. Jadi kita akhiri kuliah kita kali ini dengan baca tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, pemaaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.